Aku berjuang kerana-Mu ya Allah, kerana mulah aku di sini. Okey guys, malam ni ada beberapa topik lah. Tapi mungkin apa yang saya sampaikan ni mungkin akan ada yang panas hati, akan ada yang marah, dan mungkin di kalangan kita yang selama ni tengok live saya pun mungkin fikir saya ni dah merapu lah. Saya dah merapu lah. But it's okay, pada saya okay. Saya dah lama dalam perjuangan ni. Bukan nak membangga diri, bukan. Tapi dah lama. Saya dah lama dalam perjuangan ni. Pengalaman yang ada daripada 2008 saya start dalam perang ni mematangkan saya dan mampu Allah bagi sedikit keupayaan untuk membaca game-game tertentu ni. Jadi kalau semua orang tahu pun daripada dulu saya ni Anwar Ibrahim lah. Memang Anwar ni saya tak lepas. Mungkin itu yang Allah dah takdirkan untuk lawan Anwar Ibrahim. Jadi sambil itu satu amanah lah. Jadi sampai hari ni pun memang daripada dulu pun lawan Anwar Ibrahim lah. Dan saya tak boleh kalau mana-mana orang yang bersekongkol dengan Anwar Ibrahim. Apa saja alasan yang kau berikan bila kau bersekongkol dengan Anwar Ibrahim, is gone. Sebab tu hari ni pun ramailah yang cerita tentang dulu kenapa saya kutuk Tun Mahathir, lawan Tun Mahathir. Ya, memang saya akui. Sebab saya bukan seorang yang bertaksub. Saya bukan seorang yang bertaksub. Siapa saja bersama dengan Anwar, saya akan lawan. Jadi dulu saya tengok Tun dengan Anwar nak bebaskan Anwar Ibrahim, saya lawan lah Tun. Tapi bila kita sedar, ada benda lain rupanya yang Tun Mahathir ni buat. Jadi misi Tun Mahathir ni besar, nak menyelamatkan negara ni, yang mana menuju kepada final victory. Jadi saya tengoklah banyak hari juga ni kan, dia orang duk serang saya bertubi-tubi lah. Start daripada Sumut Flotilla ni, saya perhatikan ada satu gerakan yang serang saya ni bertubi-tubi. Jebat Dhaka cerita lain, jebat Dhaka tu cerita lain. Tapi saya ni, Sir Azri ni, mereka serang bertubi-tubi, yang mana dikepalai oleh ni lah TikToker kerajaan Madanon. Saya tak tahulah kau orang perasan ataupun tak perasan. Tapi yelah, saya banyak kali cakap benda ni. Aku ni siapa? Aku ni bukan siapa-siapa yang kau nak serang aku ni. Aku bukan ahli parlimen ke, ketua cabang ke, ketua bahagian ke. Tak ada apa-apa jawatan pun. Tak ada apa-apa jawatan. Jadi apa yang menyebabkan dia orang ni takut sangat serang sebertubi-tubi ni? Apa benda yang dia takut? Aku buat apa? Aku cakap je kot, buat live, lepas tu isi dalam Telegram Team Malabot. Jadi kenapa yang dia orang takut sangat? Mereka takut kerana saya ajak rakyat berfikir. Mereka tak nak rakyat berfikir. Sebab tu apa yang saya sampaikan ni jangan percaya. Tetapi saya nak korang berfikir. Tempoh hari saya bagi seruan lah. Saya bagi tahu kepada TikToker, Madanon, Harun, Hadi, yang lain lah. Kan? Ada masa ni bertaubat lah. Kembali ke pakai jalan. Bermakna tinggalkan Anwar Ibrahim. Tinggalkan. Sebab bohong kalau kau tak tahu Anwar tu salah. Kau tahu Anwar tu salah. Kan? Sekarang ni tinggalkan. Kita buat jemputan, orang cakap secara berhemah lah, saya bagi tahu kan. Tapi nampaknya mereka ni dah tak terima jemputan saya ni. Malah dia balon lagi kan, dengan tuduh macam-macam lah. Macam-macam tuduhan, fitnah dibuat lah. Saya ni kena halau daripada kampung lah. Apa benda lah dia orang ni. Keluarga saya ni dihalau daripada kampung. Saya dibesarkan oleh siapa, nenek. Apa benda lah. Kan? Tapi yelah, kan? Tak apalah, mereka nak fitnah-fitnah lah kan. Cuma bila saya cakap Anwar ni nak hilang jawatan, memang Anwar nak hilang jawatan lah. Memang dia nak hilang jawatan. Sebab tu kita dah bagi contoh. Hari Selasa minggu lepas, dalam parlimen, waktu Anwar soal jawab dalam parlimen, sampai ditegur oleh pihak pembangkang, Tuan Ibrahim Tuaman tegur, mana ahli parlimen ni nampak kosong, ahli parlimen kerajaan. Sebab tak pernah berlaku lagi. Kat situ pun kita boleh fikir, mana ahli parlimen kerajaan? Perdana Menteri nak soal jawab ni dalam parlimen. Biasa kalau Perdana Menteri masuk dalam parlimen, berderet ahli parlimen dekat belakang. Menteri pun ada. Ini tak ada. Kosong. Kan kita dah tunjuk gambar tu kosong tu. Jadi kat sini pun sebenarnya nak menunjukkan. Tak apa, malam ni tak apa. Ni saya bagi tahu lagi sekali kepada Harun, Wan Hadi dan yang lain lah. Ini masa untuk engkau berpatah balik. Muasabah diri. Jangan ikut Anwar Ibrahim. Engkau tahu Anwar salah, bohong kalau engkau tak tahu Anwar salah. Ni, gambar ni. Gambar ni tak pernah berlaku macam gini. Perdana Menteri bercakap, semua kosong. Tak pernah.
So this is first time. Jadi kenapa perkara ni berlaku? Dan sudah ular tempoh hari. Anwar memang nak kena letak jawatan, tapi dia tak nak. Jadi dia minta parlimen dibubarkan. Ahli parlimen bengang lah. Sebab tak cukup 3 tahun, kalau kau bubar parlimen, kau tak dapat pencen. Kau tak dapat pencen. Siapa? Ahli parlimen kerajaan ke, pembangkang ke, menteri ke, timbalan menteri, semua tak dapat pencen. Jadi dia orang bengang dengan Anwar Ibrahim. Sebab tu waktu Anwar berucap, dia orang tak nak bagi. Dia nak turun, tak nak support. Protes. Jadi Anwar memang diambang untuk dia gone. Dia memang nak gone dah ni. Itu satu contoh sebagi. Kalau kita nak berfikir, jangan percaya, kita fikir. Tempoh hari. Majlis Raja-Raja. Ini Perdana Menteri. Anwar Ibrahim ni kan Perdana Menteri. Perdana Menteri ni dia ada pejabat Perdana Menteri. Dia ada setiausaha politik, setiausaha sulit. Dia ada pegawai-pegawai dia. Jadi apa saja atur cara tu, dah ada dah tahu dah. Besok Perdana Menteri akan ada program sekian-sekian. Besok Perdana Menteri akan. Dah ada dah. Tiba-tiba, Anwar dipanggil menghadap oleh Majlis Raja-Raja Melayu. Tak ada dalam jadual. Benda ni disahkan oleh speaker Dewan Rakyat, Joe Bedul. Joe Bedul bagi tahu Perdana Menteri hari ni dipanggil ke Istana Negara. So kenapa dipanggil tergesa-gesa? Mestilah ada benda besar, ada benda penting. Yang raja-raja terpaksa panggil Anwar Ibrahim. Untuk Anwar, jawablah. Ada isu besar lah. Dan itu menunjukkan bahawa Anwar memang tak ada kekuatan pun. Sebab kalau dia dipanggil, dah tentu ada jadual. Maknanya sehari sebelum tu bagi tahu besok Perdana Menteri akan ada atur cara dengan Majlis Raja-Raja. Ni tak ada. Dipanggil mengejut. Kat situ pun kalau kita nak berfikir, kita menampak dah. Kenapa? Tapi tak apalah. Mungkin Harun, Wan Hadi ni apa semua, yang lain lah. Mereka tak sedar. Mereka tak boleh nak berfikir. Tak apa. Malam ni saya nak ajak korang berfikir lagi sekali. Termasuk rakyat di Malaysia ni yang mungkin rasa bahawa Anwar ni akan kekal. Tak. Semalam Anwar Ibrahim keluarkan satu kenyataan. Kenyataan ni mengejut, babe. Anwar keluar kenyataan, puji Tun Mahathir. Anwar keluar kenyataan, puji Tun Mahathir. Pelik. Itu pelik. Luar biasa. Itu luar biasa. Luar tabi'i. Ada kenyataan. Astro Awani melaporkan. Saya bacakan kenyataan dia. PM Anwar Ibrahim memuji keindahan dan identiti Putrajaya yang mendapat pengiktirafan pemimpin luar. Beliau turut merakam penghargaan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad atas peranan penting dalam merealisasikan projek pembangunan Putrajaya. Anwar kalau puji Tun Mahathir ni bermakna dia memang minta nyawa lah. Memang dia minta nyawa. Dan bukan sekali. Tempoh hari pun sudah cerita dah. Yang dia pergi Langkawi beberapa hari tu. Dia nak jumpa dengan Tun Mahathir lah. Tapi tak dapat jumpa. Jadi Anwar Ibrahim ni, dia memang dalam keadaan yang terdesak untuk mempertahankan kuasa dia. But dia gone. Dia akan gone. Jadi ni satu lagi bukti untuk bagi tahu kepada walano-walano ni semua. Anwar memang dah gone dah. Sekarang ni tinggal menghitung hari je. Sebab itu, kalau kau perasan semalam juga, Anwar Ibrahim bagi tahu tentang untuk mempercepatkan apa? Mempercepatkan pembinaan kota madani. Dengar ni. Bukan aku bohong. Buat apa nak bohong korang, walano? Tak ada sebab nak bohong korang, walano-walano ni semua. Tak ada faedah nak bohong korang. Tak apa. Moga-moga Wan Harun, Adi, yang lain-lain tengok ni kan. Jadi boleh berfikirlah. Kau boleh pergi tengok kat situ Anwar Ibrahim semalam. Kenapa saya cakap dia dah tak banyak masa? Sebab dia cakap, dalam ni pun dia bagi tahu. Kita bertemu kembali. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berharap kerja pembinaan kota madani disegerakan supaya ia menjadi model pembangunan bandar yang berteraskan nilai kemanusiaan, kelestarian dan kemajuan teknologi. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata beliau telah mengusulkan kepada Putrajaya Holdings untuk menyegerakan projek berkenaan yang telah dilancarkan pada 26 Jun lepas. Saya juga setelah melihat perancangan, saya ucap sekali lagi penghargaan, terima kasih kerana dapat menanggapi dan hadam maksud madani dari sudut kemanusiaan atau insaniah itu. Dan mudah-mudahan kita dapat lihat dalam masa singkat. Yang saya tak boleh tolak ansur ialah kalau lambat. Jadi kena cepat. Padam pula dah. Jadi setakat perbadanan dan semua jentera kerajaan diberikan kerjasama penuh. Ini tunggu Putrajaya Holding untuk bubuh full speed ahead.
Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis sambutan ulang tahun Putrajaya Holdings ke-30 di sini pada Jumaat. Turut hadir full speed. Apa yang tergesa-gesa ni? Tak apalah, kita fikirlah, jangan percayalah kepada TikToker Walanon ni yang korang tak sok dengan Anwar ni, kepada penyokong Anwar Ibrahim. Tak payah percaya apa aku cakap, tapi nak bagi tahu apa yang Anwar nak cepat-cepat ni. Kota Madani dipercepatkan, disegerakan. Untuk apa? Takkanlah tak boleh fikir tu. Sebab masa. Jadi, kepada penyokong-penyokong Anwar Ibrahim yang menghitung hari ni, saya nak tunggu banyak sikit baru saya nak buka ni. Ini penemuan yang mengejutkan. Setelah saya dapat information daripada seorang rakan yang terlibat dalam perbincangan. Perbincangan apa? Anwar Ibrahim ni, jangan percaya, Anwar Ibrahim ni dia tak pernah fikir pasal orang lain pun. Dia tak pernah fikir pasal orang lain, apatah lagi korang yang sokong Anwar ni. Anwar Ibrahim ni dia fikir tentang diri dia. It's about him, Anwar. Jadi sekarang ni dia dah tak ada masa. Dia try for darurat. Sekarang ni tengah berjalan, Kau tengok ni tengah berjalan ni. Dia try for darurat. But dia tahu dia akan gone, dia terpaksa juga. Kalau darurat tak jalan, dia terpaksa juga. Okay. Jadi dia buat persediaan untuk diri dia. Tempoh hari dalam belanjawan, Anwar umum, gaji hakim naik 30%. Gaji hakim naik 30%. Saya setuju. Baguslah, naikkan gaji hakim. Tapi guys, cuba kita fikir balik. Ingat sebelum ini, sampai peguam terpaksa berarak daripada Istana Kehakiman Putrajaya ke pejabat Perdana Menteri. Kerana apa? Kerana bantahan daripada Anwar campur tangan dalam sistem kehakiman. Yang mana dia nak letak Terry Rudin tu. Ingat balik Terry Rudin yang sorok titah addendum tu, kan Anwar nak jolok dia sebagai ketua hakim negara. Tetapi oleh kerana peguam-peguam rakyat bersuara dan akhirnya Majlis Raja-Raja membuat keputusan bahawa ketua hakim negara orang lain, bukan Terry Rudin. Dan kita bagi tahu kan, dia fail. Bermakna kita berjaya menggagalkan Anwar Ibrahim daripada meletakkan ketua hakim orang dia. Okey. Dia tahu, Anwar tahu. So, umumlah naikkan gaji hakim. Takkanlah Walanon tak nampak. Takkan korang tak nampak tu semua. Baguslah dia naikkan gaji hakim. Why now? Itu persediaan lah mangkuk. Itu persediaan untuk dia. Sebab dia tahu kesalahan yang dia buat, jenayah yang dia buat selama 3 tahun ini bukan sikit-sikit, besar. Dia tahu. So, sekarang ini Anwar tengah demand. Dia tengah demand supaya okey, letak jawatan dia tak nak, bubar parlimen tak dapat, tak apa. So, dia setuju tapi dengan syarat-syarat tertentu. Dia tengah demand sekarang ni. Saya tak tahulah apa dia demand, but kita kena fikirlah. Kena fikir, macam saya cakap tadi, jangan percaya, fikirlah. Sebab apa guys? Saya nak tunggu sikit lagi je, 2,500 saya akan buka. Yang ini korang mesti terkejut ni. Sikit lagi tu. Lagi 300 akan buka. Bukan nak bohong. Sebab itu sekarang ni, kita tengok, Anwar tengah gelabah ni. Darurat adalah usaha yang dia akan buat sekarang ni. Wabak dah jalan kan? Tengok wabak dah jalan. Bencana, kau tengoklah. Macam ribut tempoh hari. Jangan cakap berapu, ini benda betul. Now, isu kaum. Isu kaum dan false flag lah. Isu teroris. Sebab tu dia nak Trump datang. Kenapa dia nak Trump datang? Ni Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim kot. Persiapan Anwar Ibrahim. Guys, saya fikirlah balik kan. 600 juta untuk baik pulih Karakosa Seri Negara. 600 juta. Dan Anwar Ibrahim bagi tahu bahawa ini adalah warisan negara. Betul tak? Warisan negara ni, 600 juta ni nak baik pulih ni. Dipertahankan sungguh-sungguh. Jadi bila saya fikir balik, okeylah dia nak sakau lah. Of course lah dia sakau. Tapi, saya dapat information daripada seorang rakan yang berada dalam perbincangan asal. Awal-awal punya perbincangan ni. Ini perbincangan 2 tahun lepas. 2 tahun lepas. Berbincang macam mana untuk Karakosa ni dibaik pulih. Atas tujuan apa? Bukan tujuan rakyat.
bukan tujuan kita, bukan untuk tujuan negara. Tujuan dia apabila Anwar tak ada kuasa, apabila Anwar turun daripada jabatan Perdana Menteri, dia akan mohon tanah yang mana Karakosa Sri Negara ini diberikan kepada dia sebagai imbuhan kerana mantan Perdana Menteri. Sebuka malam ni. Jangan percaya, fikir. Sebab itu kita pelik. Kenapa dia nak 600 juta? Duit khazanah ini, duit rakyat ini digunakan untuk baik pulih Karakosa Sri Negara. Jadi besok ni, lepas dia hilang jawatan, dia tengah di mana? Dia akan mohon yang mana Perdana Menteri ni layak untuk dapat tanah daripada kerajaan kerana jasa dan sumbangan dia. Maka, tanah mana yang dia nak ambil? Bagi tahu. Tanah mana yang dia nak ambil? Itulah tanah dia. Karakosa Sri Negara. Sebuka malam ni sebab member yang 2 tahun lepas ni dah berbincang dah perkara ini untuk Anwar Ibrahim. So walanon, Harun, Wan Hadi, yang lain lah. Korang tak nampak benda ni. Sebab korang tak boleh nak berfikir. Cuba kau fikir aku cakap ni. Sebab dulu, ingat balik. Suatu arwah Pak Lah dulu. Arwah Pak Lah telah diberikan tanah oleh kerajaan bernilai 79 juta. 79 juta. Tahun 2009, kerajaan Datuk Najib waktu itu telah meluluskan penganugerahan tanah kepada Pak Lah bernilai 79 juta. Dan 2019 kan kecoh dalam parlimen. Apabila Datuk Najib juga telah memohon tanah daripada kerajaan bernilai 100 juta. Kenapa? Ini adalah kerana Perdana Menteri. Jadi, Pak Lah dah dapat 2009 bernilai 79 juta. Datuk Najib mohon yang mana hartanah tersebut bernilai 100 juta. So, Anwar Ibrahim, sekarang ni dia besok hilang kuasa, dia nak mohon tanah kat mana? Itulah tanah dia. Karakosa Sri Negara. Sebab itu Anwar Ibrahim, dia terlepas cakap. Ingat balik, dia terlepas cakap, dia bagi tahu Karakosa ni ada sentimental value sikit dengan dia. Sebab waktu dia pemuda dulu, dia lawan, memperjuangkan untuk Karakosa diserahkan balik kepada negara. Ingat balik, kau pergi cari video dia, dia bagi tahu ada sentimental value sikit. Sebab itulah Anwar Ibrahim, dia ketegak juga 600 juta duit khazanah, yang mana kita fikir apa benda kau sampai 600 juta. Dia gini guys, duit khazanah, renovate, siapkan semua Karakosa ni, dah siap apa semua, sakau cerai, sakau. Dah siap semua, lepas tu Anwar akan mohon tanah daripada kerajaan, yang mana itulah tanah dia. Karakosa Sri Negara. Menjadi milik kepada mantan Perdana Menteri ke-10, Anwar Ibrahim. Sakau. Dia ni memang kaki sakau lah. Broker mahon. Jadi kepada walanon, tak apa, tak percaya aku cakap, tak apa. Tapi korang kan ada akal. Korang kan boleh berfikir. Takkanlah benda macam gini pun kau tak boleh fikir. Simple je. Anwar memang dah gone dah. Okeylah, malam ni saya cerita lagi sekali lah bagi semua ingat lah. Kau ingat tak apa yang berlaku pada 20 Januari 2024? 20 Januari 2024. Majlis jamuan minum teh dengan yang di Pertuan Agong waktu itu Al-Sultan Abdullah. Ingat tak ingat? Yang jamuan minum teh tu di Istana Negara bersama dengan Al-Sultan Abdullah dengan semua ahli parlimen dan juga senator. Kan kecoh masa tu. Kenapa Anwar Ibrahim dan Zahid Hamidi balik dulu sebelum tamat majlis? Majlis tak tamat, Zahid dengan Anwar balik dulu. Kenapa Zahid dengan Anwar balik dulu? Dan tempat duduk tu bukan tempat duduk untuk Anwar Ibrahim. Ingat balik. Tengok gambar. Gambar ada dalam Telegram Tim Walabot. Tim Walabot tolong share dalam grup Telegram Tim Walabot. Tolong share gambar tu. Jadi waktu itu Anwar dah gone dah. Sebab kita kena ingat, basic yang pertama kita kena balik adalah Anwar tak menang pilihan raya. Masalah hari ni, ramai orang ingat Anwar menang pilihan raya. Anwar tak menang pilihan raya.
Bila masa Anwar menang pilihan raya? Anwar tak menang. Jadi bila sampai waktu, dia tak dapat membuktikan. Dia kena letak jawatan lah. Tetapi, adalah yang bagi dia tempoh, bagi dia ruang. Maka itu sebab kenapa dia bertahan. Dia tayang buku until Ogos. Tempoh untuk dia. But now dah tak boleh dah. Sebab dia fail. Dia gagal. Rakyat tak nak dia. Himpunan Turun Anwar kita tunjukkan rakyat tak nak. Kita dah terjemahkan dah. Peguam-peguam tak nak. Businessman tak nak. Semua tak nak. Melayu, Cina, India, semua tak nak dia dah. Itu sebab tempoh hari sampai hari ni belum ada apa-apa keputusan yang keluar daripada Majlis Raja-Raja. Sebab kita pun tak tahu apa keputusan dia. Tetapi yang kita pasti, Anwar telah dipanggil menghadap. Dan saya yakin antara perkara yang membimbangkan kita hari ini adalah isu Tiong tu. Sebab ini negara Islam. Raja-raja ni adalah ketua agama Islam. Jadi bagaimana satu program kerajaan, Menteri Kabinet lantikan Anwar Ibrahim boleh buat satu majlis minum marah? Gila ke apa? Tak pernah berlaku. Jadi of course lah perkara ni ambil penting kepada raja-raja Melayu sebab ketua agama. So kalau kau benarkan program macam gini, bermakna apa? Dan sampai hari ni Anwar Ibrahim tak pecat dia pun. Tak ada tindakan diambil ke atas Tiong. Kenapa tak ambil tindakan? Kenapa tak buat apa-apa? Sebab Anwar tak berani. Anwar takut. Ini yang berlaku. Jadi kepada yang lain, jangan kata Anwar tu tak. Anwar dah gone lama dah. Cuma dia diberikan tempoh. Caretaker. Sebab itu kita bangkitkan. Kenapa dia tak pergi PBB? Kenapa Tok Mat yang pergi PBB? Kenapa Anwar tak berucap di PBB? Fikirlah. Cuba fikir. Dan sebab itu tak sebagi tahu. Bila Rafizi Ramli dan juga Nik Nazmi, dua orang menteri, letak jawatan. Sampai sekarang, tidak ada pelantikan menteri baru. Kenapa tak lantik menteri baru? Kenapa tak lantik? Dua orang ni. Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi dengan Nik Nazmi, Menteri apa, Alam Sekitar ke apa. Kenapa tak lantik? Sebab Anwar tak ada kuasa nak melantik menteri. Jadi saya dengar Walano duk sembang, ini sepatutnya menteri ni kena lantik menteri. Apalah mangkuk korang ni? Kau cerita Anwar nak lantik menteri macam mana? Anwar tak ada kuasa. Kalau Anwar ada kuasa, dah lama dia lantik menteri, ganti Menteri Ekonomi tu, Menteri Alam Sekitar. Sebaliknya sampai sekarang tak ada. Jangan percaya saya cakap, fikir. Ni, Harun, Wan Hadi, Walano ni, kau orang fikir apa aku cakap ni? Jangan percayalah. Tak pun kau tanya dengan Anwar Ibrahim. Kau kan sayang dia lah, Anwar Ibrahim. Saya dah tanya Datuk Seri. Kau tanyalah Datuk Seri. Kenapa tak lantik Menteri Ekonomi dengan Menteri Alam Sekitar ganti? Sebab dia dah lama letak jawatan. Dah berapa bulan dah ni? Sebab Anwar tak ada kuasa. Dia tak boleh melantik. Ni, Perhimpunan ASEAN. ASEAN ni, 23 bulan ni. Kalau kau orang tengok, yang bercakap dalam Perhimpunan ASEAN ni adalah Tok Mat Hassan. Tok Mat Hassan adalah Menteri Luar. Isu keselamatan dalam negara ni, Pudin Poka. Sebaliknya yang bercakap KL lockdown, siapa? Yang keluar kenyataan KL akan lockdown, pihak polis akan ni apa semua. Siapa? Tok Mat Hassan. Kenapa bukan Pudin Poka? Sebaliknya Pudin Poka bagi tahu dia akan jadi pengiring kepada Trump. Guys, biasanya kalau mana-mana lah menteri-menteri datang luar negara, presiden ke, bukan menteri KDN yang jadi pengiring. Biasanya menteri luar yang jadi pengiring. Menteri Keselamatan Dalam Negeri ni, dia menjaga keselamatan dalam negara. Pergi tengok, protokol kat situ pun dah tahu dah. So kenapa? Tok Mat. Sebab Anwar tak ada apa dah. Dan ramai orang tak faham. Apa tak faham dia? Negara kita ni, ketua negara adalah yang di-Pertuan Agong, bukan Perdana Menteri. Ketua negara ni adalah yang di-Pertuan Agong, bukan Perdana Menteri, bukan Anwar Ibrahim. Yang ini ramai orang terlepas pandang, ramai orang tak nampak. Anwar nothing, tak ada apa pun. Sebab itulah kenapa Anwar Ibrahim ni, selepas Majlis Raja-Raja bersidang, baru dia diumumkan sebagai Perdana Menteri. Sebab Majlis Raja-Raja bersidang. Bukan sebab Anwar Ibrahim menang pilihan raya. Dia berbeza 2018. Apabila Najib kalah, Tun Mahathir menang waktu itu. Tun Mahathir istiarlah, dia menang. Diumumkan. Dia menang pilihan raya. Malam tu lagi. Anwar Ibrahim mana dia diumum?
Mana dia ada umum? So, ini kerajaan yang ada ni, semua ahli parlimen yang ada ni, kuasa eksekutif tu adalah yang di-Pertuan Agong. Yang mana atas konsen Majlis Raja-Raja Melayu. Bukan Perdana Menteri. Yang ini ramai kita tak faham. Tak apa. Tapi kita ambil tahu. Jangan cakap Anwar Ibrahim dia super power. Tak ada. Dia tak menang pilihan raya. Jadi, Anwar gone lah. Ada gone. Cuma masa lah. Kita kena tunggulah bila. Saya tak pastilah. Dia tak nak letak jawatan. So, dia minta bubar parlimen. So, kita tengoklah. Sama ada dia berjaya ataupun tak berjaya bubar parlimen. Saya tak pasti. Tetapi, kalau tanya saya, bubar parlimen, insyaAllah kita bersedia. Tetapi, dia akan memberikan satu pertimbangan kepada Majlis Raja-Raja Melayu lah. Sebab apa, guys? Yelah, ramai orang kata raja-raja buat apa. Bukan, raja-raja ada tugas dia. Masing-masing ada tugas dan peranan dia. Kan? Masalah dalam negara ni adalah kerana Anwar Ibrahim. Masalah kita adalah kerana Anwar Ibrahim. Dasar dan polisi dia tak pandai. Dia sastra. Dan paling teruk hari ni, hutang negara 1.7 trilion. 1.7 trilion. Saya tak pandai ekonomi, tetapi kita takkanlah kita benar 1.7 trilion. Lepas tu kau nak buat pilihan raya lagi, berapa bilion lagi kos ni? Lepas tu stabil tak? Boleh stabil tak? Boleh kukuh tak? Belum tentu lagi. Mungkin jadi lebih teruk. Lepas tu bergaduh lagi. Sampai bila tak selesai masalah? Sedangkan hari ni, sepatutnya, semua ahli parlimen ni duduk semeja, bincang elok-elok, berhenti daripada politiki, berhenti daripada bergaduh, jaga rakyat. Itu yang sepatutnya. Ini yang pernah dicadangkan Tun Mahathir tahun 2020. 2020, bila Tun Mahathir letak jawatan, kan sibuk masa tu ahli parlimen. Tun Mahathir dah cadangkan kerajaan perpaduan. Itu adalah pertama kali dicadangkan kerajaan perpaduan, yang mana menggabungkan semua ahli parlimen. Tak kira mana parti. Dan pilihlah seorang Perdana Menteri. Jagalah rakyat. Berhenti daripada bergaduh. Bagi peruntukan sama rata. Ini tidak. Sampai sekarang bergaduh. Sedangkan Anwar Ibrahim tak menang pilihan raya pun. Kalau dia menang lain cerita. Dia tak menang. Tapi dia berlagak macam dia menang pilihan raya. Lepas tu, buat MOU minta syarat. Syarat apa? Kena sokong dia. Apa saja dasar dia kena sokong. Mana boleh macam tu? Panas pula suaranya. Meluap-luap dekat kot. Okey. Minum dulu. Okey. Saya rasa topik tu selesai lah. Kita hari ni sedang diuji. Ujian pada diri kita untuk bijak berfikir. Saya tak kata sebijak, tapi kita kena berfikir. Hari ni saya tengok ramai orang bersemangat dalam memperjuangkan nasib rakyat Palestin. Bagus. Sama kita pun. Apatah lagi kita ni orang Melayu, orang Islam. Satu-satunya negara yang tak membenarkan masuk ke Israel adalah negara ni lah, Malaysia ni. Tak ada dalam dunia. Hanya Malaysia saja daripada dulu konsisten. Semua negara kita boleh pergi kecuali Israel. Atas dasar politik. Ini politik lah ni. Menyebabkan kita ni tak dibenarkan masuk Israel. Rakyat kita ni mudah emosi. Jadi, apa yang saya nak kongsikan ni mungkin ada orang suka, ada orang tak suka, mungkin ada orang marah. Mungkin mereka-mereka yang terlibat dalam sumut flotilla pun akan rasa marah. But, pergi mampu dengan korang. Sebab apa? Hari ni rakyat kena bijak. Jangan masuk perangkap. Sekarang ini ada gerakan naratif yang cuba untuk mengajak rakyat kita ni, khususnya Gen Z ni, untuk sokong two-state solution. Kena faham ni? Sebab ramai dari kita memperjuangkan Palestin. Kita semangat. Tapi kita tak tahu apa itu two-state solution. Apakah maksud erti Palestin bebas merdeka? So hari ni saya tengok ada gerakan-gerakan yang dibuat oleh orang-orang tertentu yang cuba untuk mengajak kita, menghalalkan kita dengan two-state solution. Yang mana dia main naratif bahawa ini adalah Palestin merdeka. Okey. Pada bulan November nanti akan berlangsung United Nations ini, PBB ini, yang mana Colombia akan membawa usul two-state solution. Colombia. Dia yang akan bawa usul two-state solution. Dan saya tengok ada gerakan untuk kita ni hasut rakyat supaya sokong usul yang dibawa oleh Colombia, two-state solution. Guys, ni tak betul. Jangan. Kita sayang pada Palestin. Kita nak Palestin bebas merdeka.
Bukan two-state solution. Tapi naratif ni sedang dimainkan lagi ni. Jadi kalau korang nak tahu, barua kepada Israel yang ada dalam negara ni adalah mereka yang bercakap tentang menyokong two-state solution. Itu adalah barua Israel. Ingat ni kita nak Palestin bebas merdeka. Bukan two-state solution. Siapa yang bawa agenda two-state solution, itu adalah barua kepada Israel, ejen kepada Israel. Sebab apa? Itu negara tanah Palestin. Macam mana pula kita nak bagi orang? Contoh macam kau lah, rumah kau. Tiba-tiba si Harun masuk rumah kau. Harun masuk rumah kau, duduk rumah kau, lepas tu dia kata, bro, kita bagi dua rumah ni. Kau duduk dapur, aku ambil ruang tamu. Boleh ke? Mana boleh? But mereka ni, barua-barua Israel ni, memainkan naratif bahawa cukuplah, kita tak nak rakyat Palestin terseksa lagi. Kita tak nak rakyat Gaza ni terseksa lagi. Inilah masanya. Sebab dunia sekarang ni sedang menentang Israel. Jadi kita kena bersetuju dengan two-state solution. Nampak? Nampak tak? Jadi engkau yang tak tahu apa-apa, engkau yang emosi ni, iyalah, betul lah, kesian lah. Bodoh. No. Agenda two-state solution ini dibawa oleh Israel lah. Ini Zionis punya kerja lah. Jadi melalui negara-negara yang pro kepada mereka ni, bila mereka tengok kebangkitan rakyat, maka mereka kena umum two-state solution. Sampai hari ni, kita tak iktiraf Israel. Kita tak iktiraf Israel. Ya, memang negara-negara lain pun tak iktiraf Palestin. That's why dia kata nak Palestin merdeka, pengiktirafan kepada Palestin. But why now? Fikir balik. Why now? Kita two-state solution ni dah lama dah. Ambil tahu sejarah pasal Palestin ni. Yang mencadangkan two-state solution ni pun puak mereka juga. Mereka yang cadangkan two-state solution. Tapi adakah berjaya? Tak ada. Dan selama ni yang ditindas adalah rakyat Palestin. So now tiba-tiba sekarang ini mereka buat gerakan untuk menyokong two-state solution. Jangan. Jangan. Kita nak Palestin bebas merdeka. Tidak ada negara haram Israel. Tidak ada. Kalau kau dengan emosi kau, kesianlah sampai bila kita nak macam gini. Biarlah sampai bila-bila, sampai bila pun tak kisah. Janji Palestin bebas merdeka tanpa negara haram Israel. Setuju tak? Setuju ke tak setuju ni? Takkan kau macam gini, sekarang ni kita hentikanlah peperangan ni, kesian kat dia orang dah mati banyak dah apa semua dah. And then kita sokong two-state solution. Jangan. Takkanlah kau sanggup. Bermakna kalau kau sokong two-state solution, engkau lah pengkhianat. Engkau pengkhianat sebab ini agenda mereka. Mereka yang nak gerakkan. Baik saya tengok, ada individu-individu tertentu yang berpengaruh. Influencer-influencer yang berpengaruh ini sedang memainkan naratif two-state solution. Sekarang kau tengok kalau mana-mana yang cerita bawa agenda two-state solution, itu adalah barua kepada Israel. Ingat saya cakap ni. Apa alasan yang orang bagi, tak boleh pakai. Apatah lagi kita orang Islam. Dalam Al-Quran, surah An-Nisa, surah Isra. Allah dah firmankan untuk kita ni bebaskan Palestin. Kita bebaskan Palestin. Bebas Palestin, bebas semua. Bukan bebas two-state solution. Bukan pasal Gaza je. Palestin keseluruhan. Macam mana kita boleh kompromi untuk sokong two-state solution? Bermakna itu agenda yang kau masuk perangkap lah. Dan dalam negara ni, yang beria nak two-state solution ni daripada dulu adalah Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim daripada dulu dia umum, dia bagi tahu two-state solution. Ini suara siapa? Ini suara Zionis lah. Tak apa. Jangan percaya saya cakap. Tapi macam saya cakap, saya tanya dengan korang. Korang nak two-state solution ke? Kau nak Palestin bebas merdeka? Bagi tahu kat saya. Korang nak two-state solution ke? Kau nak Palestin bebas merdeka? Bagi tahu.
Nak two state solution ke Palestin bebas merdeka? Bebas merdeka. Kita semua nak Palestin bebas merdeka. Tapi bila ada agenda ni, saya tengok bawa, wah, hujan. Bila agenda bawa two state solution ni, cakap, wah, ini something wrong. Okay. Jadi malam ni saya nak buka konspirasi. Jangan percaya, fikir. Dan saya buka malam ni setuju kepada mereka yang menyokong misi Sumut Flotilla. Nak jadi apa pun jadilah lepas ni. Nak bergaduh ke, nak berperang ke, nak balon aku ke. Tapi aku akan bongkarkan malam ni supaya rakyat ni cerdik, tak diperbodohkan oleh kamu semua yang menjadi barwa kepada Israel Zionis. Saya nak bagi korang dengar. Ini Kamala. Semalam saya cerita pasal Demokrat. Demokrat ini dia support Anwar Ibrahim sebab dia parti liberal. Demokrat. Trump dia Republican. Dia bukan Demokrat. Okey, ini Kamala Harris yang terlibat dalam genocide ni. Ya, yang pergi bunuh apa semua ni. Tapi dia kalah dengan Trump. Dalam bahasa Inggeris. Tapi saya yakin korang faham. Has a right to defend itself. We would. And how it does so matters. Because it is also true, far too many innocent Palestinians have been killed. Children, mothers. What we know is that this war must end. It must end immediately, and the way it will end is we need a ceasefire deal and we need the hostages out. Work around the clock, also understanding that we must chart a course for a two-state solution. And in that solution, there must be security for the Israeli people and Israel, and in equal measure for the Palestinians. But we must have a two-state solution where we can rebuild Gaza, where the Palestinians have security, self-determination, and the dignity they so rightly deserve. Israel has... Sama tak macam Anwar Ibrahim cakap? Sama tak protect security of Israel? Sama tak? Guys, korang tak nampak ke? Sama. Sebiji sama. Protect security of Israel. Tapi dia guna naratif apa? Kesian pembunuhan Gaza ni. Banyak yang mati ni. Jadi, untuk menghentikan pembunuhan, peperangan ini, kita kena sokong two state solution. Kita yang tak tahu apa-apa, yang bodoh ni, yang emosi ni, iyalah betul lah. Macam tu je diperbodohkan. Macam tempoh hari lah. Dalam misi Sumut Flotilla. Berapa ramai yang diperbodohkan? Berapa ramai yang diperbodohkan? Yang menjadi pentaksub. Percaya dengan Brigade 8200. Yang percaya bahawa ada ejen Israel dalam negara ni. Yang menghentam Sumut ni semua Brigade 8200. Korang lah. Korang lah. Influencer-influencer yang ada yang percaya ni. Bodoh. Aku taklah pandai. Tetapi kita fikir lah. Fikir. Ini agenda. Puak-puak ni Waloda Anwar ni. Itu pasal engkau tengok timeline Sumut Flotilla tu. Kan saya dah bagi tahu dah. Sumut Flotilla ni daripada awal kan orang dah petikai dah. Oleh kerana tak nak orang petikai, maka keluarlah cerita Brigade 8200 supaya kita bergaduh sama kita. Sebab itu dia bawa artis-artis ni semua. Nak bagi awareness. Daripada dulu awareness. Bukan tak awareness pun. Tapi tujuan dia apa? Inilah dia. Inilah. Jadi korang yang terpengaruh ini, terperdaya ini, dan selepas ini, dalam hujung bulan ni hingga awal bulan depan ini, mereka akan mencanangkan supaya menyokong usul yang dibawa oleh Colombia. Nampak Menyokong usul yang dibawa oleh Colombia dalam United Nations nanti. Apa usul dia? Two-state solution. Korang ni yang tak tahu apa-apa, yang teruja dengan diorang ni semua, kau akan ikut dah. Betul, kita sokong. Kita dah sampai bila kita nak biarkan peperangan ni? Makruf masuk perangkap. Macam itulah diperbodohkan. Senang je. Saya dah bagi tahu kan? Nak tahu dia ni barwa Israel ataupun tidak, nak tahu dia ni ejen ataupun tidak, bila dia bercakap menyokong two-state solution. Bulan depan, Colombia akan bawa usul two-state solution. Kalau kau tengok diorang ini bercakap supaya menyokong usul Colombia, bermakna itulah barwa Israel. Itulah barwa Zionis. No, two-state solution. Tak ada. Kita orang Melayu, orang Islam.
cakap bergegar-gegar nak jadi panji hitam lah, apa semualah. Baru orang cakap two state solution, engkau dah sokong, dah percaya dah. Macam mana kau nak bebaskan Al-Ansar kalau kau sokong? Apa yang menyebabkan kau kena sokong? Engkau kesian. Bukan kau yang mampus. Bukan kau yang mati. Engkau sokong two state solution, engkau iktiraf negara haram Israel. Kita tak pernah mengiktiraf. Malaysia tak pernah mengiktiraf. Ini adalah plan yang terancang, yang dibuat oleh puak-puak New World Order ini untuk menghasut rakyat supaya desak kerajaan menyokong usul yang dibawa oleh Colombia. Apa yang saya nampak ke depan ini, seluruh negara ini akan bergerak buat satu himpunan besar-besaran untuk mendesak negara masing-masing supaya menyokong usul yang dibawa oleh Colombia dalam United Nations nanti. Nampak Ini penipuan. Jadi dia bakar dengan korang simpati kepada Palestin, tetapi untuk menghalalkan supaya usul menyokong two state solution diluluskan. Guys, negara kita ni memang Anwar ni lah. Dia of course lah akan sokong two state solution. Of course dia akan sokongnya, sebab itu yang dia bawa pun. But negara-negara lain pun akan berlaku perkara yang sama. Himpunan besar-besaran desak kerajaan menyokong two state solution. Jangan pernah korang sokong two state solution. Sebab saya bagi tahu, kalau nak tahu dia barwa ataupun tidak, itulah dia. Dia bawa agenda sokong usul Colombia, sokong usul two state solution. Jangan percaya saya cakap. Tapi korang ada akal, korang boleh pergi cari fakta, data. Kenapa kita menolak two state solution? Jangan masuk dalam perangkap ni. Hari ni ramai di kalangan kita ni emosi. Bila emosi tak mampu nak berfikir dengan waras. Tak apa. Sama juga. Tapi kita ambil tahulah betul. Macam saya cakap malam ni. Betul ke apa yang aku cakap ni? Betul ke dia ni cakap? Merapu je, tak apalah. Aku tak minta kau percaya apa aku cakap. Aku nak kau fikir dan cari jawapan tu sendiri. Two state solution ini adalah agenda mereka. Nak hancurkan terus Palestin. Two state solution ni pengiktirafan kepada Israel, negara haram ni. Recognize dia. Kita recognize dia ke? Korang recognize dia ke? Inilah post-normal time. Dia nak kita ni sekarang ini, tak apalah, kesian ada orang, tak payahlah, kita sokong je lah. Sampai bila kita nak tengok pembunuhan ini? Dah 70 tahun dah, kita hentikan lah. Kita sokong je two state solution ni. Nampak? Inilah post-normal time. Dia nak korang ni normal. Alah, benda ni biasa. It's okay lah, biasa benda ni. Jangan. Inilah agenda Anwar Ibrahim. Oh, dia ni sikit-sikit Anwar. Lah. Takkanlah aku bohong pula. Dah memang agenda Anwar lah. Ini, satu ketika dulu. Kita tak apa. Kita sama-sama menimba ilmu dalam ni. Saya pun menimba ilmu. Korang pun menimba ilmu. Sama-sama kita menimba ilmu, kita cari jawapan. Tapi kalau kita tak tahu, kita ambil tahulah. Jangan kita tak tahu, lepas tu kita buat-buat macam kita terror lah. Lepas tu kita pun dengar je orang cakap, kita pun teruja, kita pun sokong lah. Lepas tu dia bawa pula naratif. Dia kata inilah pertama kali kita kena sokong Colombia ni, kerana ini adalah usul yang pertama kali berlaku yang mana akan memberikan manfaat kepada rakyat Palestin. Jadi pembunuhan ni akan berhenti dan bla 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 bla. Bodoh lah. Masuklah dalam perangkap. Sia-sia hidup lah. Itu je saya bagi tahu. Kan, korang tahu tak? Kita selalu cakap pasukan azab. Tahu tak pasukan azab ni apa? Pasukan azab ini adalah mereka-mereka yang munafik. Mereka-mereka yang munafik, yang fasik ini bergabung dengan yang Zionis ni lah. Inilah yang berlaku dalam kisah Perang Khandaq. Pasukan azab ini, inilah dia. Sebab tu hari ni, bila kita baca Kunut Nazilah, dia orang tak bagi. Takkanlah kita tak boleh fikir. Kau betul. Kau baca terjemahan Kunut Nazilah. Dalam terjemahan tu, Kunut Nazilah yang korang baca tu,
adalah mengalahkan pasukan Ahzab. Mengalahkan pasukan Ahzab. Sebab itu Anwar. Nazilah tak payah lagi dah. Tak payahlah khunuk-khunuk nazilah tak payah lagi. Tak payahlah khunuk-khunuk nazilah tak payah lagi dah. Tak payahlah khunuk-khunuk nazilah tak payah lagi. Tak payahlah khunuk-khunuk nazilah tak. So, kita fikirlah, kenapa kunut nazilah dia tak bagi baca? Ni, Menteri Pendidikan sekarang ni. Kenapa dia pun tak bagi baca kunut nazilah? Why? Sebab kunut nazilah itu tentang mengalahkan pasukan Ahzab. Mereka lah pasukan Ahzab. Termasuklah rakyat kita ni yang menyokong. Susah bagi tahu siapa sokongan Anwar Ibrahim, gone. Jangan cakap ada kebaikan, tak ada. Tapi mereka akan letak orang-orang ini, syaitan-syaitan manusia ini, untuk membisikkan perkara yang indah-indah, untuk menipu kita. Faham tak? Syaitan-syaitan manusia ni, dia akan bercakap yang indah-indah untuk menipu kita, supaya kita tertipu. Itu saya cakap. Bila siapa-siapa pun, dia bercakap tentang two-state solution. Usul Colombia ni kena sokong. Itulah syaitan-syaitan manusia. Menipu kita. Jangan percaya saya cakap. Korang fikirlah. Sekali lagi saya tanya ni. Korang sokong ke two-state solution? Korang sokong ke two-state solution? Dan akan ada yang tanya. Akan ada yang petikaikan nanti. Habis tu macam mana? Sampai bila kita nak biarkan pembunuhan ni? Sampai bila pun kita tak ada masalah. Kita akan pastikan Palestin bebas merdeka tanpa negara Arab Israel. Sebab itu yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Itu yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Kita kena ikut yang itu. Mana boleh kita ikut kepala kita? Tapi inilah agenda Anwar Ibrahim. Inilah agenda mereka, puak-puak ni, untuk normalkan kita. Pemikiran kita ni normal. Palestin akan bebas merdeka. Saya yakin mereka akan dibebaskan merdeka Palestin. Syekh Ahmad Yassin bagi tahu 2027 Israel akan lenyap. Ingat Oh, meremang mula rumah. Syekh Ahmad Yassin bagi tahu 2027 Israel akan lenyap. Kerana apa? Kerana apa yang Allah telah firmankan dalam Al-Quran tu. 2027. So sekarang ini 2025 mereka sedang mendesak supaya diiktiraf Israel, diiktiraf two-state solution. Korang cuba fikir. Now ni. Sebab Israel akan lenyap 2027. Mereka akan lenyap. Now, mereka kena buat normalkan kita ni semua, dah two-state solution. Jadi cukuplah tu. Israel pun ada negara, Palestin pun ada negara. Okeylah. Bang, bermakna engkau adalah golongan yang fasik. Engkau munafik. Engkau lah pasukan Ahzab. Sebab engkau ikut ni. Oh, ini kita jangan percaya dengan mereka ni semua ni. Ini agenda semua ni memang macam-macam lah. Ini macam saya tak peduli pun. Saya mungkin dikatakan tak layak untuk bercakap isu Palestin ni. Ya, mungkin saya tak layak. Tetapi apa yang aku tahu, aku sebagai seorang Melayu, aku seorang Islam, dan aku berpegang kepada Al-Quran, dan aku ikut khalifah aku, Mahathir bin Mohamad, yang mana Mahathir Mohamad bagi tahu, dia kata jangan percaya dengan Israel ini. Dan Tuan Mahathir bagi tahu, genocide Palestin, two-state solution ni takkan berjaya, takkan pernah berjaya. Two-state solution tidak relevan. Tuan Mahathir dah 100 tahun. So aku mesti ada panduan, aku nak ikut siapa. Aku dah baca Al-Quran, okey, surah Al-Isra ni menyatakan bahawa Israel akan dibinasakan sebanyak 2 kali. Dalam surah Al-Isra tu, Israel akan dibinasakan 2 kali. Jadi kali pertama ni kalau aku tengok, Rom lah. Ini pendapat saya lah, Rom lah. Sebab itu Israel ni bertebaran ke seluruh dunia. Bertebaran ke seluruh dunia. Sehingga negara-negara Eropah ni pun tak suka dengan Israel. Negara Eropah pun tak suka Israel. Maka bermulalah ni duit. Itu yang berlaku tertubuhnya negara Arab Israel 1948. Jadi, peminasaan kali kedua tu bila? Kali pertama, zaman Rom dulu. Bertebaran semua orang ni. So, kali kedua bila? Kita lah. Inilah dikatakan nak bebaskan Palestin. Inilah dikatakan nak bebaskan Gaza.
Tapi kalau kau sokong two-state solution, nak bebaskan kepala otak kau. Fikirlah. Apa Tuan Mahathir beritahu? Solusi two-state solution dilihat tidak relevan digunakan dalam pelan damai bagi menyelesaikan isu genosid rakyat Palestin oleh rejim penjajah. Tuan Mahathir. Menurut beliau, cara tersebut telah digunakan pada satu ketika oleh pemimpin Fatah, Yasir Arafat. Dr. Mahathir berkata, Israel hakikatnya tidak mahu menggunakan pakai pelan tersebut, sebaliknya ingin menguasai keseluruhan tanah air tersebut. Tuan Mahathir dah bagi tahu. Jadi apa cadangan dia? Cadangan dia apa? Cadangan dia. Cadangan ni dah bermula lama dah. Cadangan ni dah bermula lama dah. Mungkin orang nak kata Saadi ni merapu. Saadi ni merepek. Tak apa. Bolehlah nak cakap apa merapu ke, merepek ke. But apa yang kita lakukan hari ni bukan berlaku hari ni lah. Seperti mana mereka rancang, mereka rangka two-state solution. Samalah juga. Kita pun merangka juga. Kita pun menjalankan tugas kita juga. Ini kenyataan Tun Mahathir. Tun Mahathir depan pemimpin-pemimpin negara Islam. Mana video dia? Ni ke? Bukan, ni bukan. Alamak, mana dia. Jap. Bagi kau orang dengar. Bagi kau orang dengar. Orang yang konsisten bercakap soal Palestin, Mahathir bin Mohamad. Anwar Ibrahim, dia konsisten apa? Two-state solution. Kau fikirlah. Anwar konsisten dengan two-state solution. Mahathir Mohamad konsisten dengan Palestin bebas merdeka. So, siapa yang betul ni? Okey. Senang kau orang dengar ni. Apa yang Tun Mahathir sampaikan. Dengar, We have fought over Palestine. What have we achieved? Nothing. We are worse off than before. If we had paused to think, then we could have devised a plan, a strategy that can win us final victory. Pausing and thinking calmly is not a waste of time. We are actually very strong. 1.3 billion people cannot be simply wiped out. The Europeans killed 6 million Jews out of 12 million. But today the Jews rule this world by proxy. They get others to fight and die for them. Over half a century, we have fought over Palestine. Kena ban. TikTok kena ban. Kena ban. Ban terus. Jahit terus. Ban terus. Ban terus. Jahit. Ban terus. Nampak? Kena ketakutan. Tu saya cakap. Cari orang lain. Carilah mana-mana TikToker lah yang kena macam Sir ni. Pergi cari. Pergi cari mana-mana TikToker yang macam Sir ni. Pergi carilah. Bukan aku nak angkat bakul. Pergi cari. Ada tak TikToker ni yang macam Sir? Kena report banyak. Tak ada. Tengah-tengah live kena ban terus. Hilang terus akaun. Gaib terus akaun. Ada tak? Pergi cari. Takut. Mereka takut dengan kebenaran. Apa? Kita buat lagi. Kaki lenjan dah habis. Kaki lenjan pun dah habis. Ekor mana lagi ada Sekejap, cek tengok. Ini habis. Yang ini habis. Sekejap tengok. Sekejap saya nak cek akaun sekejap. Setiap kali kalau cerita kebenaran, inilah yang berlaku. Inilah dia.
Sebut banyak sangat Israel kena ban. Tak juga. Tak juga. Kalau sebut Israel kena ban, dia kena faham, ini bukan kena ban. Ini bukan kena report. Ini akaun hilang terus. Dia ada beza tau. Dia ada beza. Bila akaun kena report, okey, tapi akaun tu masih ada. Betul tak? Akaun tu masih ada. Bermakna dia restrict. Contoh 2 hari ke, 7 hari ke. Tapi akaun tu masih ada. Yang punya ni hilang terus. Bermakna dah tak ada dah. Akaun tu dah ban dah. Faham tak? Dia beza so bermakna akaun baru. Ada. InsyaAllah, insyaAllah. InsyaAllah. Sekejap. Tayanglah video kan, tak dapat. Saya suka video dia clear kan. Faham kan? Tengok ikon dia jap. Ada ikon. Semalam baru buat. Ikon mana Inilah dia guys. Cabaran, ujian nak berjuang. Tetap niaga pun. Macam mana ada jual apa-apa barang? Tak ada pun. Itu pun orang kata, dia ni dibayar. Dia dibayar. Siapa bayar? Aduh. Kalau semua benda ni nak kena bayar, baik kau jadi kayu api. Tak ada pula jual-jual barang ke, tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Okey, cantik. Sekejap. Kau nama Musalman. Baru dapat semalam. Semalam ikut ni. Admin dapat nama bagi. Jangan jadi baru Anwar. Okey, masuk yang ni. Masukkan. Okey. Dismiss. Jadi guys, itulah dia. Kenapa Sa'adri? Bismillahirrahmanirrahim. Okey dah. Musalman. Ikon Musalman. Tak apa-apa nama. Musalman. Okey. Dalam Timur Labuan